Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa ba'du, alhamdulillah, pertama dan selamanya mari sama-sama kita panjatkan rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana pagi yang berbahagia ini tanggal Ahad 31 Mei 2020 bersamaan dengan 8 Syawal. Alhamdulillah sudah 8 hari kita meraihkan Aidilfitri. Tidak ada rumah terbuka, tidak ada kunjung-mengunjung. Yang pasti keselamatan tetap kita utamakan. Jadi sedang penonton yang berbahagia dan dirahmati Allah, pagi ini kita bakal berkongsi berkenaan dengan hashtag kita jaga kita, bakal kita bincangkan sebentar lagi. Tapi sebelum tu kita nak saksikan terlebih dahulu status terkini berkenaan dengan info kes COVID-19 di Malaysia. Mari sama-sama kita saksikan di skrin TV anda status kes COVID-19 30 Mei 2020 di Malaysia. Kes baharu ada 30 kes, jumlah kes aktif ada 1,317, kes sembuh baru 95, jumlah kes sembuh setakat ini 6,330 dan jumlah kematian baru tidak ada. Jumlah kematian keseluruhan 115 menjadikan kes keseluruhan 7,762 kes. Jadi itu info terkini. Sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala semoga disembuhkan segera COVID-19 yang melanda dunia sekarang, khususnya Malaysia, dan juga apa yang paling penting, sama-sama kita doakan sahabat-sahabat kita yang mungkin sekarang sedang dirawat cepat sembuh kembali ke pangkuan keluarga yang tercinta. Baik, kita nak teruskan perbincangan kita pada pagi ini berkenaan dengan topik kita jaga kita. Sebelum itu saya war-warkan awal kepada penonton-penonton yang ingin bertanyakan soalan, boleh pergi ke 3 saluran kita. Yang pertama untuk buat panggilan boleh pergi ke 03 7726 1603 atau WhatsApp di talian 011 1233 6480. Dan mungkin pagi ini ada yang tak berkesempatan untuk melihat Tanyalah Ustaz di kaca TV di rumah anda, boleh terus ke Facebook rasmi Tanyalah Ustaz, Tanyalah Ustaz TV 3. Di situ kita ada buat secara langsung dan jangan lupa tekan butang suka dan kongsi untuk sama-sama sebarkan kebaikan. Tanyalah Ustaz, norma baharu. Kita pagi ini bersama dengan Al-Fadil Ustaz Muhammad Zarifi Muhammad Daud sebagai panel kita pada pagi ini. Alhamdulillah Ustaz, apa khabar? Alhamdulillah, syukur. Kita ni tema apa baju batik Ustaz? Masya-Allah, segak betul dah ingat pagi ni. Ini bunga-bunga besar Ustaz. Alhamdulillah. Kan? Kita pagi ni rasa seronok sangat kerana sifu kita ada di sini. Sebab ya? itu dia panel jemputan kita pada pagi ini. Kita bersama dengan tak lain tak bukan siapa tak kenal dengan Al-Fadil Datuk Dr. Muhammad Fazilah Kamsah. Apa khabar Datuk? Alhamdulillah. Alhamdulillah, syukur. Ini sama-sama kita bersama dengan 2 panel yang kita bukan khas pada pagi ini untuk menjawab persoalan kita berkenaan dengan kita jaga kita. Jadi selaku mukadimah pada pagi ini, jom kita dengarkan dari Al-Fadil Ustaz Zarifi dahulu untuk sama-sama kita buka perbincangan kita. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat saya yang bahagia, saudara Da'i Azrin, tuan guru kita semua yang membimbing kita sejak dahulu sampailah bila-bila kita doakan Datuk Dr. Muhammad Fazilah Muhammad Kamsah. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam. Saya rasa seronok pagi ni, masya-Allah, kerana rasa aura Datuk tu kan memberikan kekuatan kepada kita semua. Tanyalah Ustaz pada pagi ni. Baik, perempuan rahmati Allah, kita jaga kita, itulah topik yang sama-sama untuk kita perhalusi, perbincangkan, dan kita nak dapat tentunya inspirasi untuk kita terus berdepan dengan sebuah perkara yang tak pernah kita jangkau, iaitulah wabak pandemik COVID-19. Datuk, saya mohon izin untuk saya mulakan Datuk ya. Tafadhal. Baik, penonton, mari kita sama-sama lihat kepada ayat Al-Quranul Karim dalam surah Al-Baqarah ayat 153 hingga ayat 157. Bagi sahabat-sahabat yang ada Al-Quran ataupun ada apps Al-Quran, sama-sama kita lihat sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. إن
الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. Sadaqallahul Azim. Para penonton dirahmati Allah. Di dalam ayat ini, surah Al-Baqarah ayat 153 hingga ayat 157, temanya bagaimana Allah memberikan satu gambaran bagi orang yang beriman itu, mereka akan sentiasa diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Khususnya Allah memberikan satu peringatan kepada kita, ayat 153, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah ataupun mintalah pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala dengan dua perkara. Yang pertama dengan jalan sabar, dan yang kedua dengan jalan salat. Innallaha ma'as sabirin, dan kata Allah, sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang bersabar. Kemudian dari Azrin dan penonton sekalian, Allah berfirman dalam ayat 155, dan sesungguhnya akan kami berikan cubaan kepada kamu wahai orang beriman. Yang pertama, percubaan ataupun cubaan dugaan itu dalam bentuk Allah memberikan sedikit ketakutan kepada kita. Ya Allah, ayat ini memang kena sebiji kepada kita semua. Maknanya buat pandemik COVID-19 digeruni dan ditakuti oleh setiap orang seluruh dunia. Seluruh dunia. Walaupun virus ini tak nampak pada mata kasar kita, tetapi ia menimbulkan kegerunan kepada kita semua. Satu. Yang kedua, Allah akan uji kita juga dengan kelaparan. Yang ketiga, kekurangan harta. Yang keempat, Allah akan uji kita dengan kegerunan jiwa, dan Allah akan uji juga dengan kekurangan rezeki-rezeki. Contoh dalam ayat ini, wathamarat, dengan buah-buahan. Allah kata, wabashir sabirin. Allah uji dan uji, tetapi di akhir itu Allah berkata kepada kita satu khabar gembira. Orang-orang yang bersabar itu mereka mendapat mendapat keuntungan ataupun Allah berikan ganjaran yang begitu luas kepada mereka. Jadi ini tema ayatnya. Orang yang beriman ataupun khususnya kita sebagai manusia, kita tak terlepas dalam ujian dan pancaroba hidup. Ya, kalau kita tengok surah Al-Baqarah yang Ustaz bacakan sebentar tadi, ayat 153 sehingga ayat 157 memberikan satu gambaran tentang ujian yang datang kepada manusia, tetapi ada dua solusi di dalam ayat tersebut, yakni sabar dan solat. Dan kalau kita nak terus pergi kepada Datuk Doktor mula pada pagi ini berkenaan dengan topik kita, Datuk, kita jaga kita, mungkin ada sesuatu nak diperkatakan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Dayang Azrin, Ustaz Zarifi, sahabat-sahabat yang menonton pagi-pagi ini. Syukur Allah pilih untuk kita masuk ke laman ilmu pagi-pagi ini. Itu pun satu anugerah besar. Sebenarnya bila kita sebut kita jaga kita dalam konteks pandemik COVID-19 ni, kita ingat bahawa diri kita ni adalah amanah Allah. Betul. Kita ni amanah Allah. Jadi kalau Allah bagi kita diri kita sebagai amanah, maka kita wajib jaga diri kita. Pasangan kita amanah Allah. Zuriat kita amanah Allah. Jadi kalau dah amanah Allah tu, kita kena jaga.
Dan jangan kita mengharapkan orang lain lah untuk menjaganya. Setakatnya kita mampu. Itu yang saya nampak ya bila kita jaga kita ni. Dan satu lagi perkara yang kita kena ingat ya, saya seperti yang disebut oleh Ustaz tadi ya, sebenarnya satu perkara yang kadang-kadang kita terlepas pandang ya. Dalam kalau ikut kajian psikologi, orang-orang psikologi akan mengatakan bahawa dalam diri orang dewasa ni ada sifat kanak-kanak. Rupanya dalam diri kita ada sifat kanak-kanak yang masih wujud. Ya, masa kita umur setahun, ya, kita akan belajar berdiri, bangun, ya, untuk bertatih, akhirnya jatuh, ya. Dan ikut kajian 1000 kali bangun jatuh baru dapat berlari akhirnya. Minimum 1000 kali. Tapi kita tak pernah patah semangat. Betul. Bila dah dewasa pula, dah jadi baby purba ni, baru dengan ujian sikit, pandemik kita dah kalang kabut. Memang, yalah, cakap senang. Memang semua orang boleh cakap begitu. Tapi sebenarnya, hakikatnya kita kena faham. Ya? Maka dalam diri kita ada kekuatan. Dan sifat baby yang gigih 1000 kali jatuh tak patah semangat, masih ada dalam diri kita. Tapi ditutup. Macam bawang, macam bawang, membawang kita tak nak. Tapi sifat bawang tu bawang warna apa pun tengah-tengahnya putih. Betul. Itulah ibarat kita ni. Jadi kita kena buang sifat-sifat negatif yang kulit-kulit yang luar tu untuk keluarkan balik sifat yang luhur. Maka bila kita faham sifat luhur yang ada dalam diri baby, kita akan dapat sebenarnya mengenal diri dan dapat jaga diri kita dengan hakikat yang sebenarnya. Kita jaga kita adalah satu amanah, satu hakikat yang kadang kita terlepas pandang. Ya, memanglah baby berharap pada orang lain, ya, tapi baby juga ada sifat kegigihan. Walaupun umur baru 1 tahun, dia tak akan patah semangat. No matter what, ya, walaupun apa pun yang diterima, dia akan cuba bangkit semula untuk akhirnya berlari, insyaAllah. Walaupun jatuh beberapa kali, tapi tetap beribu kali kembali. Saya tertarik dengan analogi berkenaan dengan bawang tadi. Walaupun warna apa bawang tersebut, tapi dalam tetap warna putih. Dan tadi berkenaan dengan kita jaga kita, yang saling kita perhatikan antara satu sama lain. Kadang-kadang kita terlepas pandang untuk menjaga orang lain di sekeliling kita, tetapi kita jaga diri kita. Baik, sidang penonton yang berbahagia dan dirahmati Allah, sebentar lagi kita akan ada video call, sidang video bersama dengan 2 sahabat kita. Yang pertama, Dr. Muhammad Amiruddin Abdul Wahab dari Nagoya, Jepun, yang bakal membincangkan tentang kita jaga kita, dan juga Uncle Kentang, yakni Encik Kuan Chi Heng, yang mana juga akan menyebutkan tentang apa yang terjadi di Malaysia tentang kita jaga kita. Baik, sidang penonton yang dirahmati Allah, untuk menyaksikan, terus saksikan Tanyalah Ustaz sehingga ke penghujungnya. Jom kita ambil soalan pertama untuk hari ini di Facebook Tanyalah Ustaz TV3 dari sahabat kita Imran Syakir. Baik, apakah soalannya? Assalamualaikum Ustaz dan tetamu jemputan. Bagaimana konsep kita jaga kita menepati dan mematuhi hablum minallah wa hablum minan nas? Dan soalan yang kedua, adakah konsep kita jaga kita tertakluk kepada seseorang makhluk sahaja? Bagaimana pula dengan ciptaan Allah yang lain seperti haiwan dan tumbuh-tumbuhan? Apakah konsep kita jaga kita juga menjaga kebajikan flora dan fauna? Mohon pencerahan. Assalamualaikum. Terima kasih kepada yang bertanyakan soalan, Tuan Imran Syakir. Baik, kita serahkan soalan ini dahulu kepada Ustaz Zarifi untuk menjawab soalan. Silakan. Bagi Datuk jawab dulu kot. Baik, penonton sekalian. Yang pertama sekali, terima kasih banyak pada saudara Imran Syakir yang bertanya soalan sangat baik. Yang pertama, beliau bertanya tentang konsep kita jaga kita menepati dan mematuhi hablum minallah wa hablum minan nas. Wa hablum minan nas. Baik. Tentu sekalilah para penonton dirahmati Allah. Bila kita sebut kita ni, apa maksud kita? Kita ni ganti nama yang mewakili saya dan juga kita semua. Maknanya yang pertama, kita mesti faham bila sebut kita tu, semua kita terlibat. Ya, kita tak sebut saya. Kalau saya seorang sajalah. Kan? Jadi maksudnya, dalam tempoh kita masih lagi berada dalam tempoh PKP, Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat, PKPB. Ya. Jadi ada beberapa perkara yang sentiasa diperingatkan oleh kerajaan, khususnya pihak berkuasa, sebagai contoh pihak Kementerian Kesihatan Malaysia dan sebagainya. Yang pertama sekali diperingatkan kepada kita supaya kita menjaga penjarakan sosial. Ya, paling kurang sedepa. Ya, jadi mana kita lepas pagi ni kan. Alhamdulillah. Jadi kita ikut prosedur itu. Ya. Yang kedua, apabila kita ke mana-mana, sama ada kita ke pasaraya ataupun kita ada urusan di pejabat pos, ataupun kita bekerja di pejabat kita. Jadi kita menjaga SOP ini. Sebab apa? Kita
bersama-sama berusaha untuk memastikan rantaian COVID-19 ini dapat diputuskan dengan seberapa segera yang mungkin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala apabila kerajaan khususnya pihak berkuasa mengambil satu tindakan yang proaktif, kita dapat melihat kes positif itu dari ke hari menurun. Alhamdulillah. Bagaimana Da'i Azrin telah menyatakan di awal tadi, semalam setakat 30 Mei, betul, kes positif, kes baru 30 kes positif sahaja. Dan kalau kita lihat jumlah keseluruhan kes di Malaysia 7,762 kes. Dan kalau yang melibatkan kematian hanya 115 sahaja, mewakili 1.48% daripada keseluruhan kumulatif kes. Jadi inilah nak memberikan bayangan kepada kita, penting untuk kita jaga kita ini mematuhi setiap apa yang telah diberikan oleh pihak kerajaan, SOP dan sebagainya. Kita nak menjaga supaya kita dapat menjaga nyawa kita semua. Ya, dapat menjaga nyawa kita semua. Kerana itu, para penonton yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, mari kita ambil bagaimana contoh yang telah dicontohkan ataupun telah disebut oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana para penonton bila kita melihat kepada perkara wabak, ya, wabak COVID-19 ini, kalau dalam sejarah riwayat hidup manusia bukanlah wabak yang pertama. Kalau kita lihat pada zaman Khalifah Umar Ibn Al-Khattab, telah berlaku wabak yang begitu besar yang dinamakan sebagai wabak ta'un al-amwas ataupun ta'un al-mawas. Wabak ta'un amwas ini telah berlaku ketika Khalifah Umar. Bagaimana wabak ini telah mengorbankan kurang lebih sekitar 23,000 orang sahabat. 23,000. Jadi wabak ini wabak yang sangat besar. Jadi bagaimana kita lihat para sahabat mengambil pendekatan. Yang pertama sekali, saya nak mengambil contoh bagaimana Sayyidina Amr bin As. Beliau telah mengambil pendekatan untuk mengasingkan dan membawa golongan yang terkena ataupun yang menghidap penyakit taun ini ke kawasan Bukit Bukau dan dipisahkan dengan masyarakat yang sihat. Sehinggalah selesai wabak tersebut. Kalau hari ini disebut kuarantin. Ini disebut kuarantin lah. Ya, ataupun kalau hari ini bagaimana kerajaan memberikan arahan ataupun SOP kepada kita, kalau tidak ada urusan penting, duduk di rumah lah. Ya, betul. Kalau tak ada urusan yang mustahak, maka duduklah di rumah. Jadi bagaimana wabak ta'un al-amwas ini berlaku pada zaman Khalifah Umar, mengorbankan 25,000 hingga ke 30,000 sahabat dan masyarakat Islam, kaum muslimin pada ketika itu. Dan kalau kita lihat sahabat-sahabat yang kanan, sahabat-sahabat yang besar juga terkorban, meninggal dunia kerana wabak ta'un tersebut. Antaranya Sayyidina Abu Ubaidah ibn Jarrah, kemudian Sayyidina Mu'adz bin Jabal, kemudian Yazid bin Abi Sufyan, Syurahbil dan ramai lagi. Ini beberapa contoh yang kita sebut. Jadi para penonton rahmati Allah, kepentingan untuk kita patuh kepada SOP yang telah ditentukan oleh pihak berkuasa, inilah yang kita sebut sebagai untuk kita menjaga nyawa. Menjaga nyawa merupakan salah satu perkara penting di dalam maqasid syariah. Jadi menjaga urusan ataupun hubungan kita sesama manusia, inilah yang kita sedang praktiskan pada hari ini, para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Baik, perkara yang kedua, para penonton dirahmati Allah, tentunya kita belajar banyak hikmah apabila kita menyingkap hikmah, tabir hikmah, jendela hikmah dalam peristiwa yang kita tak pernah jangka ini. Kalau kita ingat Datuk, kalau saya tak salah, bermula PKP kita ini, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah mengumumkan pada 16 Mac dan bermula pada 18 Mac kita punya tempoh perintah kawalan pergerakan dan ia berterusan sampai ke hari ini. Ya, betul. Baik, antara perkara yang kita belajar hikmahnya ialah bagaimana kita tetap menjaga hubungan kita dengan Allah. Walaupun kita tak boleh pergi ke masjid, tak boleh pergi ke surau kerana masjid dan surau masih belum boleh beroperasi. Tetapi kita lihat, Datuk dan Datuk Azrin, institusi keluarga itu dihidupkan dengan amalan ibadah. Betul. Datuk kan hari ini ramai imam interim tarawih kita kan. Alhamdulillah, saya harap jangan letak jawatan lagi. Ya, jangan letak jawatan lagi. Teruskan
Bahkan kita memimpin salat jamaah di dalam rumah kita. Para ayah sekalian, pimpinlah salat jamaah di dalam rumah tangga kita dan kita belajar hikmah yang sangat besar untuk membangunkan ibadah di dalam rumah tangga kita. Tak boleh harapkan tuan imam di masjid surau semata-mata. Kita sendiri yang kena membangunkan agama di dalam rumah tangga kita. Itu hikmah yang kita sebut sebagai hablum minallah. Baik, terima kasih Ustaz untuk pencerahan berkenaan dengan apa yang disebut sebagai kita jaga kita dari sudut pandang agama, menjawab persoalan yang diberikan sebentar tadi. Untuk persoalan yang kedua sebentar lagi kita akan jawab untuk penonton-penonton setia Tanyalah Ustaz. Kita nak berehat seketika, kita kembali selepas ini. Kita jaga kita, fikirkanlah. Alhamdulillah bertemu kembali bersama penonton setia Tanyalah Ustaz pada pagi ini. Ingat, walau di mana jua kita berada, patuhi penjarakan sosial, biasakan diri menjalani kehidupan norma baharu dakwah. Biar Tanyalah Ustaz yang sampaikan. Pada pagi ini, kita jaga kita bincangkan kepada penonton-penonton, mudah-mudahan memberi sesuatu manfaat untuk kita. Ambil pen dan kertas untuk catat segala info yang diberikan pada pagi ini. Baik, kalau tadi kita ada persoalan dari sahabat kita Tuan Imran Syakir yang bertanyakan soalan dua. Yang pertama tentang hablum minallah wa hablum minan nas, berkenaan dengan kita jaga kita, telah dijawab sebentar tadi. Dan soalan yang kedua berkenaan dengan bagaimana katanya, adakah kita jaga kita hanya untuk manusia sahaja ataupun tidak kepada makhluk Allah yang lain, dan bagaimana perbincangan untuk kita jaga kita sesama flora dan fauna juga. Jadi kita serahkan sekali lagi untuk Ustaz Zarifi menjawab soalan. Silakan. Okey, Yazrin, soalan ni saya nak jawab sikit ya. Lepas tu kita bagi pada Datuk untuk bagi satu kupasan yang begitu mantap kepada kita semua. Jadi saya pagi ni datang ni memang nak dengar Datuk saja. Alhamdulillah. Baik, terima kasih saudara Imran Syakir yang tanya satu soalan sangat baik. Tentu sekali lah bagi kita manusia yang kamil. Dalam seminar, dalam kursus Datuk, selalu Datuk sebut insan kamil. Insan kamil. Insan kamil maksudnya kita ini menjaga semua perkara. Bukan setakat hubungan kita sama manusia, tetapi kita juga menjaga hubungan kita dengan haiwan. Saya teringat satu hadis daripada Abu Hurairah, direkodkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Ahmad. Bagaimana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita, ada seorang lelaki Bani Israel. Yang dia buat ni Datuk dan Yazrin, kita nampak simple saja, kecil saja. Apa yang dia buat? Yang dia buat ialah dia memberikan minum kepada seekor anjing yang sedang dalam keadaan kehausan. Bagi minum saja, ya. Kemudian apa kata Nabi SAW? Lelaki ini, Nabi cerita, lelaki ini dia cedok air, dia letakkan air dalam kasutnya dan dia beri anjing tadi minum. Nabi SAW kata apa? Fasyakarallahu lahu fa'adkhalahu al-jannah. Allah Subhanahu wa taala memujinya. Allah puji lelaki ini dan Allah memberikan jaminan, dan Nabi sebut dalam hadis ini, orang ini, pemuda ini masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Hanya kita kata take care ataupun dia berasa ihsan kepada haiwan. Nampak kecil ya Ustaz? Nampak kecil saja. Jadi tentu sekali dalam COVID-19 ini kita belajar perkara yang sangat besar, iaitulah ihsan dalam hidup kita. Betul. Jadi setakat itu saja dan Yazrin, seterusnya saya beri ruang kepada Datuk. Kita nak dengar Datuk. Dan Datuk mungkin ada sedikit nak disebut berkenaan dengan flora fauna tadi. Mungkin tambah sikitlah sebab bila, terima kasih Ustaz, yang satu kata tu permulaan sangat baik tadi tu. Sebenarnya bila kita lihat seluruh satu dunia mendapati bahawa selepas COVID-19 ini maka kata tu kualiti udara satu dunia pun bertambah baik. Penurunan kata orang tu pencemaran, ozon layer makin tebal, oksigen makin banyak dalam udara, sebab bila kurang orang jalan kan sebagainya. So ini Allah nak tunjukkan bahawa bila kamu diberikan musibah, ada dia punya kata kebaikan-kebaikan, hikmah yang tersembunyi. So udara makin cantik, makin sehat sebenarnya, pollution ataupun pencemaran udara makin menurun, kemalangan menurun, lepas tu jenayah menurun.
Dan kita lihat di Malaysia pun orang yang jiwa khidmat, masya-Allah ya, jiwa khidmat membantu dengan berbagai cara, bukan saja frontliners, itu memang tidak dapat dinafikan kehebatan mereka. Ya, ni orang yang membantu NGOs-nya, ya Allah, berpuluh-puluh ya keluar membantu, ada yang kita war-warkan, ada yang tidak diwar-warkan ya, hero-hero yang tidak didendang. Cuma di samping hablum minallah, hablum minannas, kita sebut tadi bahagian kedua tadi tu, soalan tentang adakah kita juga wajib jaga, kita sama kita menjaga flora dan fauna. Betul. Bukankah kita ni khalifah? Kita ni Allah cipta sebagai khalifah, maka khalifah ya salah satu tugasnya ialah mentadbir diri dan mentadbir persekitaran. Itu satu perkara yang semua orang faham, tapi kadang kita terlepas pandang. Justru oleh kerana kita mentadbir itu dulu ya, bila kita jaga, kita bermula dengan diri kita, jaga diri kita. Saya sebut awal-awal tadi bahawa kita ni adalah amanah Allah, jadi wajib kita menjaga diri kita ni. Malahan kalau kita mempertahankan diri kita ya, untuk apa pun sebab ya, sama ada orang nak kacau kita, nak kacau keluarga kita, nak kacau harta kita, kalau kita ditarikan mati syahid, insya-Allah. Itu satu hakikat. Dan sekarang ni kita lihat orang gelandangan. Ya. Sebab COVID-19 diberikan perlindungan, diinstitusikan dalam institusi ya, lepas tu diberikan perlindungan, penjagaan dan latihan. Masya-Allah ya. Jadi kebanyakan gelandangan dapat dibantu. Dan ini dia, balik pada flora dan fauna, haiwan-haiwan gelandangan juga sekarang yang terpulang pada kita untuk menjaga. Ya, kebanyakan restoran dulu tu tutup ya, ataupun tak terbuka dengan. Jadi kalau ada kata pelanggan ni kena bagi makan ya, ataupun lebihan daripada restoran dan gerai-gerai makanan akan jadi makanan kepada haiwan kucing dan anjing gelandangan. Siapa yang jaga mereka? Sebenarnya ramai sahabat kita yang membawa makanan kucing, makanan anjing dalam kereta masing-masing, kenderaan masing-masing, dan bila berjumpa dengan haiwan gelandangan, mereka akan beri makan. Sama kisah ustaz tadi ya, bila seorang pemuda Yahudi itu memberi minuman air kepada anjing ya, kita pun boleh melakukan sama ya, dengan tidak ada niat nak cari glamour ke apa ke, kita bawa ya makanan tu untuk anjing yang gelandangan dan memang perlukan makanan, dan kucing-kucing gelandangan, masya-Allah ya. Dan bila kita memberikan bantuan kepada haiwan ini, saya yakin kita ikhlas. Tak ada nak minta balasan apa-apa. Jadi itu sebenarnya satu perkara lah. Dan memang COVID-19 sebenarnya menyuruh kita untuk, sebenarnya di samping kita disuruh sanitize tangan, menyah cemar bangunan ya, membersihkan kawasan, kita sebenarnya disuruh Allah ya, ini yang tersirat ya, walaupun kita tak tahu apa sebenarnya ya hikmah yang tersembunyi yang Allah berikan untuk kita, tapi nyata bahawa kita kena kata tu sanitize kalbu kita. Dengan mensanitize kalbu kita, maka insya-Allah ya kita akan berasa sayang pada sesama manusia, pada sayang kepada makhluk, termasuklah pokok-pokoknya ya, tumbuh-tumbuhannya dan haiwan-haiwan yang dapat kita bantu, insya-Allah. Baik, terima kasih berkenaan dengan sanitize kalbu sebentar tadi. Memang kan kita selalu mencuci tangan luaran, tetapi hati lupa untuk dicuci, untuk dibersihkan jauh daripada segala wabak yang ada pada hati. Dan kalau kita lihat, kita jaga kita bukan hanya sekadar jaga sesama makhluk yang bernama manusia, tetapi juga untuk flora dan fauna, haiwan dan juga tumbuh-tumbuhan. Baik, kita ada soalan seterusnya di Facebook Tanyalah Ustaz TV3 dari sahabat kita Puan Rahimah Saud. Baik, Assalamualaikum. Manusia dituntut berikhtiar selagi mampu, dan konsep kita jaga kita adalah satu contoh ikhtiar manusia. Soalan saya, bagaimana konsep tersebut dapat dipatuhi dengan baik sedangkan kedudukan dan kemampuan warga adalah berbeza-beza, terutama dari segi status ekonomi? Minta diulas, Tuan. Terima kasih Puan Rahimah Saud atas soalan yang ditanyakan. Baik, dipersilakan untuk Datuk Doktor untuk menjawab persoalan ini. Silakan. Terima kasih Rahimah Saud. Wah, ini geng Saudi ni ya. Alhamdulillah, Rahimah Saud. Ini orang yang penyayang ya. Sebenarnya soalannya pun orang yang penuh kasih sayang ya. Bagaimana kita nak membantu dalam keterbatasan masing-masing ya. Cuba kena ingat satu hakikat ya. Tidak buat kata yang maklumat yang viral dalam internet. Tidak semua orang ada gaji, tapi semua orang ada rezeki. Dan selalu orang muda kata rezeki tak pernah salah alamat, dengan syarat alamatnya betul. Kadang alamat tak betul. Ya, maka tak sampailah rezeki itu. Jadi kita kena tengok di situ. Jadi kita kena luaskan konsep membantu ni. Ya, bukan dari segi ekonomi saja. Sebabnya kadang-kadang kita ni terbatas kepada konsep rezeki ataupun ekonomi, kepada ekonomi dari segi wang ringgit sahaja. Walhal
kesihatan kita rezeki yang sangat besar. Itu sebenarnya sumber yang sangat besar, ya. Lepas tu kita punya kasih sayang kita, kemaafan kita, doa kita. Masya-Allah, ya. Kita baru war-war ditularkan sengat 2-3 hari lepas kisah, ya, seorang manusia yang memberikan derma $2, ya, sebab ada di Amerika orang minta bantuan $150 untuk satu rawatan seorang pesakit. Jadi pemuda bernama Muhammad, ya, memberikan bantuan $2. Ya, bila jadi host tanya, kenapa bagi $2? Bukan sebab bilangan kecil, tapi kenapa 2? Kenapa tak 5? Kenapa tak 10? Kenapa 2? Sebab saya ada cuma $4 dalam poket saya. Saya sedekahkan $2 untuk yang sakit, $2 untuk diri saya. Saya ini menganggur. Jadi lepas peristiwa itu, ini kisah benar, ya, dan tular. So lepas kisah itu ada next orang yang selepas itu memberikan sumbangan, saya nak sumbangkan $8,000. Tapi $4,000 untuk pesakit, $4,000 untuk orang yang beri $2 tadi. Seorang lagi pula menderma $10,000. Saya nak bagi $5,000 pada pesakit dan $5,000 untuk yang menderma tadi. Dipendekkan cerita, di akhir dapat jumlah $150,000 untuk rawatan, dan pemuda bernama Muhammad ini juga dapat sejumlah wang yang sangat besar. Dan bila penyerahan dilakukan di TV, maka ramai majikan nak beri kerja pada Muhammad yang sedang menganggur. Dan dia dapat, masya-Allah, ya. Benar kata ulama, apabila orang kaya itu bersedekah membantu, sangat baik. Tapi kalau orang yang susah masih nak membantu, sangat baik. Dalam keterbatasan dirinya. Tapi ingat, ya, bantuan ini kena tengok balik, ya. Kadang-kadang ni itulah, dengan dalam keadaan susah, ya, dia ada $4 je dalam poketnya, lebih kurang RM10, ya. Dia berikan juga $2 untuk bersedekah, masya-Allah. Itu jiwa yang sangat besar, dan Allah nampak tu. Allah nampak, dan kita inilah orang yang yakin pada hakikat bahawa kau bagi satu dengan ikhlas, Allah akan bagi balik 10 kali ganda. Malahan apa yang Muhammad terima bukan 10 kali ganda, ribu-ribu kali ganda. Kehebatannya. Dan satu lagi perkara yang saya kena sebut pada diri saya dan pada yang menonton ialah sebenarnya kadang-kadang kita tak mampu untuk memberikan bantuan dari segi ekonomi atau keuangan, tapi dengan doa, dengan khidmat, dengan nasihat, ya, dengan kata orang tu sokongan, dengan memberikan kata orang gelombang yang positif, ya, gelombang positif pada orang di sekitar kita juga dapat membantu. Sebenarnya orang yang sedang sakit mendapat gelombang positif daripada orang yang sihat, akan dapat kesihatan. Ya, dapat kata orang tu aura kesihatan, dan dengan izin Allah, ya, maka mudah bertambah sembuh asbab getaran ataupun gelombang positif yang dihantar. Jadi orang, ya, kadang saya pesan pada diri saya, setiap kali kita jumpa orang sekarang ni dalam COVID-19, ya, sama ada jiran, ya, walaupun kita tak dapat berjumpa secara dekatan, tapi jangan sekadar pandang, terus hantar gelombang. Aku sayang orang ini, asbab Allah, wahai Allah, tolong sahabat aku ini, jiran aku ini, ya, apa-apa masalah tu. Setiap kali kita melihat orang, siapa-siapalah jiran kita dalam keadaan sekarang, jangan sekadar pandang, terus hantar gelombang daripada kalbu kita, wahai Allah, aku sayang hormat orang ini, dan tolong, ya Allah, berikan bantuan pada orang ini. Kalau sakit, sembuhkan. Kalau ada masalah keuangan, kau mudahkan rezekinya. Kalau dia berkonflik, damaikan. Kalau ada hutang, usaikan, langsaikan. Jadi sebenarnya kita tahu hakikat bahawa doa seorang sahabat, ya, kepada sahabatnya dalam diam diaminkan malaikat makbul, dan malaikat akan doakan kita balik perkara yang sama. Itu semua kita tahu. Jadi jangan takut kita tak mampu untuk memberi bantuan dari segi ekonomi, tapi banyak perkara lain, aspek lain yang kita boleh bantu yang jauh lebih besar manfaatnya daripada sumbangan wang ringgit. Wallahualam. Sebab kadang-kadang kita bila sebut tentang bantuan, memang kita akan terfikir berkenaan dengan wang ringgit, tetapi sebenarnya ada perkara lain yang boleh dikeluarkan, seperti yang disebutkan tadi, gelombang positif dan juga khidmat kepada sesiapa yang berada di hadapan kita dalam keadaan kesusahan. Baik, sidang penonton, kita ada pemanggil di talian. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Adrin dan juga Ustaz dari kita, Dato' Fadilah Kamsah. Saya Umar bin Abdul Majid dari Kedah Sini Timur 3, Pekan Pahang. Assalamualaikum Ustaz dan Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua, ya. Selamat Raya. Dato' Dani dan juga Ustaz, ya. Jadi soalan saya sini, Dato'. Ya. Dan juga Ustaz, ya. Ya, Tuan. Biasalah kita ni, kalau kita jaga kita, memanglah kita kena jaga diri kita. Kalau kita tak jaga diri kita, siapa pula nak jaga diri kita, ya, Datuk dan juga Ustaz, ya. Soalan saya tertarik sangat hablum minan nas tadi, Datuk dan juga Ustaz, ya. Kita ni kadang-kadang, ialah jiran kita ni sibuk dengan tugas seharian, kita tak kenal pun dia, Datuk. Kadang-kadang, Datuk, kita tak pernah nak ambil tahu pun hal sesama manusia ni. Kadang-kadang kita nak membantu jauhlah sekali, pasal kita jiran kita pun kadang-kadang ada segelintir yang tak kenal pun jiran dia. Siapa nama dia pun tak tahu. Yang dia kenal kereta dia je, Datuk. Jadi, Ustaz, jadi persoalan saya, apakah
hablum minan nas ini. Hablum minallah tu mungkinlah kita biasalah kita tahulah kita dengan Allah, tapi hablum minan nas ni sukar sikit Datuk. Dan kadang-kadang kita ustaz kadang-kadang kita buat tak tahu je dengan sesama kita ni. Sedangkan kita terima bantuan pun tak pernah pun terima kasih. Kita perlu bersyukur dengan Allah, tak perlu berterima kasih sesama manusia, kata mereka lah. Jadi saya mohon pandangan Datuk dan juga ustaz mengenai perkara ini. Apakah patut kita bersikap begini ke ustaz dan juga Datuk, yang dikatakan sebagai tak perlu berterima kasih sesama manusia, kita perlu bersyukur saja. Itu sudah memadai. Itu soalan saya Datuk dan Dai. Terima kasih Datuk dan juga Ustaz. Terima kasih banyak Datuk, Dai dan Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Tuan Umar Abdul Majid. Soalan yang ditanyakan berkenaan dengan hablum minan nas sekali lagi ditanyakan oleh Tuan Umar sebentar. Tadi katanya kadang-kadang tak kenal pun siapa jiran di sebelah rumah, tetapi hanya kenal kereta, nombor plate kan, nombor motor, tapi jenis ada yang seperti itu. Jenis tak pernah berjumpa, tak pernah bersuai kenal, tetapi bagaimana nak terapkan konsep kita jaga kita di musim PKPB ini. Silakan Ustaz. Baik, Datuk Azrin, Datuk. Ya. Dan terima kasih Tuan Haji Omar Abdul Majid, penonton tetap setia kita ya. Alhamdulillah yang sering bertanya soalan. Syukur. Dengan asbab Tuan Haji bertanya soalan ini, dia memberikan ilmu kepada kami semua dan kepada kita semua. Ya. Alhamdulillah. Baik, tentang soal kejiranan. Saya kebetulan Datuk Dai, Ya. dalam beberapa minggu lepas, dalam bulan Ramadan, dalam program Sembang Sahur TV3 juga, kebetulan saya berkesempatan bertemu dengan bekas pesakit COVID. Ya. Nama beliau Encik Reza. Rumah beliau di Sungai Buloh. Jadi bila saya berkunjung ke rumah beliau, bertemu beliau, isteri dan anak-anak, beliau sebut saat 11 hari beliau diuji dengan COVID-19, Ya. ditempatkan di ward di Sungai Buloh, Hospital Sungai Buloh selama 11 hari. Antara perkara yang beliau rasa satu hadiah daripada Allah, beliau sebut kepada kami, ialah rasa manisnya angkat tangan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau kata sebelum ini beliau tak rasa kemanisan itu. Satu. Yang kedua, apa yang saya belajar dan kita belajar daripada saudara Encik Reza ini, iaitulah jiran tetangga beliau membantu beliau sekeluarga. Encik Reza ni Allah uji, Masya Allah, begitu berat ujian pada beliau. Beliau disahkan positif, dan yang kedua anak bongsu beliau. Allah. Berdua satu Berdua. keluarga. Maknanya berusia 12 tahun. Betul. Jadi cuba kita bayangkanlah, Ya. kita ketua keluarga, kemudian anak bongsu pula diuji dengan COVID-19. Tentu sekali ia mendatangkan kebimbangan. Betul. Beliau kata beliau sebagai ketua keluarga memang berfikir macam-macam di dalam perkara ini, khususnya siapa yang nak menjaga urusan isteri dan anak-anak di rumah. Betul. Jadi Alhamdulillah Encik Reza sebut kepada kami, jiran tetanggalah yang memberikan tawaran, offer diri untuk bantu. Cik Reza, jangan bimbang, kalau ada apa keperluan, mohon maklumkan, kami akan uruskan barang keperluan dapur, apa-apa kecemasan dan sebagainya. Ni jiran inilah yang offer, tawar diri untuk bantu. Baik, kerana itu saudara yang dirahmati Allah, kita jaga kita. Apa yang kita nak terjemahkan dalam hidup kita hari ini? Yang pertama, selain kita jaga keluarga kita, tengok-tengok sama jiran tetangga kita. Paling kurang di depan rumah kita, di sebelah kiri dan kanan rumah kita. Itu paling kurang. Ya. Nak tengok apa? Tengok-tengokkan. Mungkin jiran tetangga kita ada masalah, mungkin bekalan makanannya tak cukup. Ya. Bertanyalah. Dan berilah bantuan sekadar yang kita mampu. Kalau boleh sekampit beras, silakan sekampit beras. Kalau boleh beri nasi biryani, silakan. Nasi lemak, silakan tu ya. Silakan beri bantuan. Baik, kerana itu saudara rahmati Allah, COVID-19 bila Allah Taala timpakan ujian kita kepada kita ini, barulah kita baca hadis dalam sebuah riwayat Muslim, Nabi kata, man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya naffasallahu anhu kurbatan min kurab yaumil qiyamah. Nabi kata, barang siapa yang memberikan pertolongan, bantuan, melepaskan kesusahan seorang mukmin di atas dunia ini, maksud hadis ini, kita bantu orang susah, orang yang berada dalam kesempitan, Nabi berikan satu jaminan, di hari akhirat nanti Allah akan tolong kita pula bila kita membantu orang di atas dunia ini. Subhanallah. Tentu sekali lah para penonton, di hari akhirat nanti hiruk pikuknya tak terbayang dek pemikiran akal kita.
rupa-rupanya teringat, ya Allah, di atas dunia dulu adalah bantu sedikit, $2, $4, RM4, RM2 tadi kan. Rupa-rupanya yang RM2 ni lah yang dapat membantu kita di hari akhirat nanti. Jadi, terima kasih Tuan Najib Omar memberikan satu inspirasi kepada kita. Kita jaga kita dengan maksud kita tengok sama keperluan jiran tetangga kita. Wallahu a'lam. Siapa yang memudahkan urusan seorang hamba di atas dunia, maka Allah akan mudahkan urusannya di dunia juga di akhirat. Sedang menonton, kita nak berehat seketika walaupun di mana kita berada, keselamatan tetap dijaga sehabis. Baik, dakwah biar tanyalah ustaz yang sampaikan. Biar tahu, jangan keliru, jangan ke mana-mana. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal judhami wa min sayyi'il asqam. Ya Allah, kami berlindung padamu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang berbahaya. Subhanallah, terima kasih diucapkan kepada semua penonton setia Tanyalah Ustaz sudi untuk sama-sama kita menanti perbincangan seterusnya berkenaan dengan kita jaga kita sepanjang tempoh PKPB, Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat, yang kita selama ini kita duduk untuk sama-sama kita jaga keselamatan kita sepanjang kes COVID-19 yang melanda kita. Baik, Ustaz Zarifi dan Datuk Dr. Fazlah Kamsah, saya ada satu soalan. Kan? Mungkin kita biasa dengar berkenaan dengan negara Jepun. Ustaz pernah pergi Jepun? Oh, tak sampai belum lagi. Tak ada rezeki lagi. Pernah ke? Alhamdulillah pernah ya. Di mana tu Jepun tu? Tokyo. Di Tokyo, Jepun. Dan saya pun belum pernah lagi. Mungkin nanti Ustaz kita ada kesempatan untuk pergi. Katanya di Jepun, doktor, katanya di Jepun ni disiplin cukup-cukup tinggi, cukup-cukup hebat. Mungkin ada sedikit dikongsikan? Itulah pengalaman saya tengok orang Jepun secara langsung. Memang dia orang sangat disiplin, sangat menjaga masa tepat ya. Kalau bas ke kereta api kata 701 akan sampai. Tepat. Saya dah cek dengan anak saya, tengok betul tak? Memang betul. Dan mereka memang you tak akan jumpa sampah ataupun potong rokok di jalan. You tak akan jumpa. Kecuali kalau orang Malaysia kau datang tumpuk-tumpuk. Tapi memang dan mereka sangat tertib. Dan mereka kalau demam, saya nampak masa tu orang banyak pakai mask ya. Banyak pakai mask ya. Saya tanya pemandu, kenapa ni? Oh, mereka mungkin batuk atau seselma. Itu zaman kita tak ada COVID pun. Memang itulah budaya mereka. Kalau batuk seselma dia akan pakai untuk tidak menjangkiti pada orang lain. Dahsyat. Dan sangat tepat dan sangat bersih dan sangat disiplin dan sangat suka membantu. Dia bantu kita. Saya nak tanya satu tempat ya. Tunjukkan map. Dia tak boleh nak explain. Dia pegangnya tangan saya. Laki-laki ya. Dia pegang tangan saya. Dia bawanya 2 kilometer. Ini dia bangunan. Itu hebatnya orang Jepun. Dan bukan pengalaman saya seorang. Ramai orang dapat bantuan begitu di Jepun. Bukan saja disiplin tapi sikap yang cukup hebat. Sebab apa saya bertanya tentang Jepun ni, bukan saya saja. Kalau Datuk pernah pergi ke Tokyo, sekarang kita nak pergi ke Nagoya. Jepun. Ada sahabat kita yang menanti untuk kita buat sidang video di sana. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tuan Dr. Muhammad Amiruddin Abdul Wahab ya? Ya, saya bercakap. Seorang usahawan Malaysia yang kini menetap di negara matahari terbit itu. Wow, Nagoya. Apa khabar? Macam mana di sana? Alhamdulillah. Keadaan COVID-19 di sana macam mana? Okey ke? So far Alhamdulillah, last 25 bulan hari itu kerajaan di sini telah memberhentikan istiharah darurat. So kehidupan akan bermula baliklah dalam masa akan datang ni di sini. Jadi Tuan, kita nak tanya sikit pada doktor berkenaan dengan macam mana penerimaan orang Jepun berkenaan dengan Perintah Kawalan Pergerakan di sana. Actually Perintah Kawalan Pergerakan di Jepun tidaklah strict di Malaysia. Maksudnya tak ada sampai ada roadblock di jalanan. Tetapi Alhamdulillah sebabkan rakyat Jepun ni yang begitu disiplin, mereka berjaya menurunkan sehingga 80% keberadaan di luar. Walaupun tanpa perlu satu ketegasan dalam perintah kawalan itu.
Ya. Dan kita difahamkan juga masyarakat di Jepun ni memang hebat dengan sikap tolong menolong, bantu membantu. Jadi mungkin ada sesuatu yang doktor boleh kongsikan. Alhamdulillah, disebabkan oleh COVID-19 ni kita boleh nampak hubungan di antara masyarakat di sini lebih akrab, terutamanya di antara masyarakat Jepun dan juga masyarakat luar yang tinggal di sini. Disebabkan oleh COVID-19 ni ialah ekonominya terjejas, di mana terdapatnya pembuangan kerja dalam masyarakat sekeliling. So banyak NGO masyarakat setempat yang bantu masyarakat-masyarakat luar, terutamanya masyarakat Muslim di sini dalam menghadapi masalah COVID-19 ni. Dan kalau tengok dekat mungkin kita boleh tanya sikit kat Tuan Doktor, macam mana kes di sana? Kes di sini actually lagi Jumlah banyak lebih, daripada Malaysia. Tapi Alhamdulillah Jepun adalah antara negara awal yang terjejas selepas China. Tapi langkah PKP yang diambilnya agak lambat, tapi akhirnya dapat juga dikawal. Dan perintah darurat telah dibatalkanlah pada minggu lepas pada seluruh Jepun. Baik, okey. Dan saya sekali lagi berkenaan dengan sikap tolong-menolong tadi, kalau kita tahu dalam tempoh PKP dan juga bila mana wabak COVID-19 melanda ni, memang ekonomi itu jadi macam merudum sikit. Dan macam mana sikap orang Jepun dalam membantu sahabat-sahabat dan juga mungkin ada keluarga dalam ekonomi khususnya? Sebagai contoh, bila kita lihat masyarakat luar yang tinggal di sini menghadapi masalah, so komuniti NGO datang tanyakan kepada mereka keperluan asas apa yang dia perlukan. Dia tanya apa keperluan makanan, untuk ni kehidupan harian. Yes, and then dia sampai sediakan macam box pertanyaan. So siapa perlukan apa-apa boleh tulis nama kat situ, just drop dalam box tu, so nanti dia orang akan usahakan untuk dibantu. Siap ada kaunter untuk Kaunter. awak kata apa? Kalau ada apa-apa Request. bantuan, datang ke situ, tulis, nanti dia akan tolong bantu, tulis alamat semualah ya. Ya, betul. Dan sekarang ni doktor di rumah ke di mana ni? Saya sekarang berada di rumah. Sekarang berada di rumah. Kan di atas beranda rumah lah tu kan. Di beranda rumah. Jadi doktor, untuk soalan yang terakhir untuk pagi ni untuk kita punya sidang panggilan ni, bagaimana situasi sekarang? Masih lagi dalam tempoh PKP ataupun dah boleh keluar? Sekarang ni memang sudah tamat tempoh PKP, tetapi kita boleh lihat masyarakat Jepun masih lagi belum keluar. Dah kembali bekerja ataupun belum? Boleh dibenarkan untuk keluar, tetapi di luar masih lagi tidak ramai. And then macam actually semalam saya pun ada naik train, memang kita nampak walaupun tak ada tidak dibenarkan duduk, semua orang ambil social distancing setiap antara satu sama lain. Itu yang saya nampak lah semalam. Okey. Jadi berkenaan dengan tadi boleh duduk, boleh keluar, boleh pergi apa semua ke tempat kerja dan sebagainya. Kalau di sana ada ke tanda-tanda apa ke tanda-tanda jaga 1 meter ataupun tanda-tanda pangkah tak boleh duduk, tak boleh sandar? Tak ada So far, masih ada tanda-tanda pangkah tu saya masih lagi kurang. Kalau kita tengok di restoran mungkin ada, tapi dalam public transport masih tiada. Tapi untuk jarak 1 meter ni kita nampak macam di supermarket memang mereka dah tampal untuk bagi make sure kita semua jaga distancing lah. Baik. Selamat Hari Raya tuan. Kan? Selamat Hari Raya. Jadi kampung di mana tu kalau di Malaysia? Saya asal daripada Alor Gajah, Melaka. Alor Gajah, Melaka. Orang Melaka kan. Kan. Jadi mungkin tuan doktor ada sedikit ucapan raya khususnya untuk rakyat Malaysia, khususnya Melaka, Kampung Gajah. Saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin, terutamanya kepada keluarga saya lah di Alor Gajah, Melaka dan juga keluarga bertua di Keluang Johor. Maaf zahir dan batin, tahun ni tak dapat balik raya sebab COVID-19. Baik, terima kasih tuan untuk kongsian berkenaan dengan apa yang berlaku tempoh PKPB dan juga wabak kes COVID-19 sepanjang tempoh kita bersiaran ini. Dan untuk tuan, saya ucapkan selamat raya juga. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih tuan. Tadi kita dah ada sedikit info bagaimana keadaan PKPB kes wabak COVID-19 di Nagoya, Jepun dari sahabat kita Dr. Muhammad Amiruddin Abdul Wahab yang dikongsikan pada kita tentang bagaimana disiplin rakyat dan masyarakat di negara Jepun. Dan mungkin doktor ada sedikit nak dikongsikan juga berkenaan dengan apa yang disebutkan tadi. Alhamdulillah, syukur ya. Dr. Amiruddin mungkin dah lama muka pun dah muka Jepun. Ya. Tahniahlah Dr. Muhammad Amiruddin ya.
Itu yang kita nampak ya. Sebenarnya kehebatan budaya dan disiplin orang Jepun. Tak ada roadblock, tak ada apa, tapi pengurangan sehingga 80%, 80%. ya. Apa ni orang di luar. Dan ni sebenarnya bila saya kaji, tak payah kaji mendalam pun dah nampak dah budaya negara maju macam Jepun sebenarnya budaya orang yang beriman. Ya, sebabnya sebab kata banyak bantuan ni letak je kat peti apa ni box tu, maka ada akan bantuan ya. Kurang beriman seseorang yang tidur dalam keadaan kenyang, Ustaz ya. Bila jirannya tidur dalam keadaan kelaparan. So itu kalau kita amalkan dah lebih hebat sebenarnya daripada apa yang dijalankan oleh negara maju seperti Jepun. Itu satu perkara lah. Dan kita selalu diingatkan Allah akan bantu hamba-Nya selagi hamba-Nya membantu saudaranya. Ini satu hakikat yang selalu diwar-warkan. Now is the time. Kata orang tu, sekarang kita cuba nak menterjemahkan, merealisasikan ya, dalam keadaan sahabat-sahabat kita, jiran kita mungkin memang ya dalam keadaan yang terhimpit, malahan orang yang maaf ya, gaji isteri 5,000, suami 5,000 sebelum COVID-19, tapi masa PKP, maka mereka dah masuk golongan asnaf. Kosong pendapatan. Jadi ini satu realiti, satu hakikat. Jadi siapa yang akan bantu? Inilah jiran-jiran yang akan membantu dengan ikhlas seperti yang dilakukan di negara Jepun, di Malaysia pun banyak berlaku, banyak dilakukan. Cuma kadang-kadang kita tidak war-warkan dengan sepenuhnya. Satu perkara yang saya nak sebut di sini berkaitan apa yang disebut tadi ya. Sebenarnya perkataan penjarakan social distancing adalah satu konsep yang dibawa oleh public health science, public health ya, kesihatan umum. Jadi mereka memang orang kesihatan. Jadi digunakan perkataan public distancing, social distancing. Padahal maksudnya ialah physical distancing. Jadi physical distancing adalah jarakan fizikal ya. Kata orang sekarang jarak berjauhan tapi hati masih rapat bertaut, hati masih bertaut. Jadi perkataan yang sebetulnya ialah penjarakan fizikal. Ya, itu maksud dia orang pun. Tapi sebab mereka public health, jadi mereka gunakan social distancing dan kita gunakan satu dunia. Itu satu misnomer, satu nama yang tak tepat. Takut-takut oleh kerana jarakan sosial, maka kita pun dari segi sosial, dari segi jamaah pun makin jarak. Itu yang disebut kita pentingkan diri sendiri. Aku, hal aku, orang hal orang lah. Nasib masing-masing lah. Sebab aku pun susah juga. Ini masalah yang takut akan berlaku bila kita gunakan konsep yang silap untuk mendidik masyarakat. Sebab apa ada pada perkataan adalah doa. Jangan main-main. Itu satu yang saya nampak. So kena ingat bahawa kita kena betulkan balik perkara yang asas. Dan saya bersyukur dan berterima kasih Dr. Amiruddin nampak menceritakan pengalaman di Jepun dan sebenarnya berlaku juga di negara kita, cuma mungkin tidak meluas ya. Cuma separuh manusia memang caring, memang kata orang cakna, memang ambil berat, tapi separuh lain memang tak kisah atas sebab-sebab yang tertentu. Ya, ada orang yang memang menjaga. Memang kita jaga kita tak keluar. Mak ayah pesan jangan keluar unless ada perkara-perkara yang emergency atau penting sangat nak pergi pasar dan sebagainya. Ya, tapi ada yang relax. Tak kisah ya, berjoging selamba dengan anak-anak dibawa ke pasar raya, anak-anak dibawa ke taman permainan ya, bercampur bau. Ini memang adalah orang yang kadang-kadang kurang cakna just because dia kata ini orang lain yang kena, aku takkan kena sebab ini dia. Dia tak ada apa kot. Aku tak ada apa-apa insya-Allah. Orang lain tu memang nasib dia lah, tapi aku insya-Allah. Ini yang kadang-kadang kita kena cakna dan peringatkan. Alhamdulillah. Baik, sebenarnya mungkin pada waktu inilah kita nak tengok sikap sebenar manusia yang mementingkan diri sendiri dan saling menjaga antara satu sama lain, dan juga kita nak lihat siapa yang benar-benar dalam hatinya ada sikap suka membantu sahabat-sahabat yang dalam kesusahan. Waktu ini kita dapat lihat. Baik, sedang menonton, kita sama-sama tinjau soalan seterusnya di Facebook Tanyalah Ustaz TV3 dari sahabat kita Puan Masnida Johari. Baik, Assalamualaikum. Datuk, dalam konteks kita jaga kita, paksi utama bermula daripada institusi keluarga itu sendiri. Sebelum merangkumi masyarakat secara amnya, bagaimanakah cara kita dapat menerapkan prinsip ini di kalangan ahli keluarga kita supaya ianya seterusnya dapat membentuk satu masyarakat yang saling menjaga dan menjagai. Terima kasih Datuk dan Daik. Terima kasih juga Puan Masnida Johari. Baik, alang-alang disebut perkataan Datuk di hadapan itu, kita berilah untuk Datuk Doktor untuk menjawab persoalan ini. Silakan. Terima kasih Mas Nida Johari. Soalan yang sangat penting lah. Memang betul lah ya. Dalam suatu negara pun keluarga itu jadi unit yang terpenting lah. Unit yang paling kecil, yang paling penting ialah keluarga.
Ya, sebab bila dalam keluarga itu selamat, dalam rumah tangga itu hebat, bahagia, harmonis, maka kalau setiap keluarga harmoni dan selamat, maka masyarakat begitu, negara pun akan begitu juga. Ya. Sebenarnya suasana yang berlaku dalam masyarakat ya, menggambarkan apa yang berlaku dalam keluarga. Ya, itu satu hakikat yang kadang-kadang kita terlepas pandang. Jadi saya suka soalan tadi tu, Mas Indra tadi, dan inilah masanya bak kata ustaz tadi ya, tolong teruskan jadi imam yang tidak ada pelantikan, tidak ada gaji, tak ada lawan, tidak ada perpencin, ya, terus jadi imam kalau boleh forever ya. Jadi ramai yang dah memberanikan diri, terutamanya waktu zuhur dan asar. Waktu sunyi ya. Waktu sunyi mereka memang bersedia untuk jadi imam ya, dan sebagainya. Itu satu hakikat. Jadi masa inilah dan ustaz sebut tadi tu ya, ustaz Nazrin dan Nazrin sebut, which is satu Azrin sangat tepat ya. Bila dalam keadaan yang tertekan, dalam keadaan teruji, maka sifat kita yang sebenar akan terserlah ya. Sebenarnya ini yang disebut oleh PM sendiri dan semua orang mewar-warkan ya, when the going gets tough, the tough gets going. Bila suasana keadaan persediaan makin mencabar, makin sukar, maka orang-orang yang hebat saja akan akan mula bertindak. Jadi mudah-mudahan dengan asbab COVID-19 dan PKPB, maka kita semuanya ya, makin insaf, makin kenal diri, ya, makin kata tu dapat menyerahkan sifat-sifat baik. Ingat balik asal usul tadi saya dah sebut, dalam diri orang dewasa ada sifat baby. Ya, so tolong keluarkan sifat baby. Sebenarnya saya tak tahu Ustaz Zarifi, tapi ada orang yang dah dewasa pun belum cerai susu. So sebenarnya ini satu hakikat. Ialah dia minum teh tarik, ya, masih minum teh tarik kan ada susu. So jangan fikir bukan-bukan. Ni masih semangat hari raya. So artinya kita memang ada sifat baby yang sangat murni, sangat luhur. Baby sentiasa berkasih sayang. Baby tak ada benci, tak ada sifat tamak, tak ada dendam, tak ada mementingkan diri, tak ada. Jom kita keluarkan balik sifat ini. Dan apatah lagi soalan tadi, kita kena keluarkan sifat ini dalam konteks rumah tangga. Tapi betul lah bila Kementerian Pembangunan Wanita, ya, keluarga dan wanita dan masyarakat, saya dapati bahawa talian kasih orang yang ada masalah rumah tangga masa PKP ini meningkat 57% ikut statistiknya. Jadi ini bermaksud mereka ada cabaran, ada konflik, ada masalah domestik, masalah rumah tangga. Memang betul lah ya, sebab kita tak bersedia. Perkataan sekarang terperuk dengan terperuk, apa lagi, mereput kat rumah. Ni perkataan ni orang muda punya. Kita mereput kat rumah, maka kalau tidak ada persediaan, maka Allah akan uji kita dengan berbagai-bagai. Itu sebabnya asas yang paling penting ni dia. Ya, di samping kita rapatkan hubungan, ya, belajar untuk berkomunikasi sekarang sebab lebih banyak masa belajar untuk mengenali sifat-sifat individu dalam rumah tangga kita. Tapi jangan lupa satu hakikat yang diajar oleh Imam Hasan Basri, apapun masalah yang kita hadapi, jangan lupa ya, sanitize hati tadi, qalbu itu dengan solat taubat setiap malam, istighfar 100 kali, maafkan semua orang. Bukan kita Syawal saja bermaaf-maafan, tidak ada pun sunnahnya kita bermaafan Syawal ni, tapi kita disuruh bermaafan all the time. Tapi kita disuruh berdoa, taqabbalallahu minna wa minkum. Tapi never mind. Inilah masanya yang kita benar-benar kata mencuci hati kita dengan solat taubat setiap malam, istighfar banyak-banyak, banyak masalah akan selesai dengan kita mensanitizekan, mencuci, memurnikan hati kita. Sebab hati yang bersih jadi magnet. Dia menarik, hati bersih menarik kasih sayang dalam keluarga dan juga masyarakat. Hati bersih menarik rezeki. Sebenarnya solat taubat membuka pintu rezeki, istighfar membuka pintu rezeki, sedekah membuka pintu rezeki, kemaafan membuka pintu rezeki, sebab semuanya berkaitan dengan sanitize qalbu. Jadi bila kita bersihkan kalbu kita, bermula dengan rumah tangga kita, Masya Allah, semua masalah akan langsai, akan terurai step by step. Dengan kita betulkan diri, Allah akan berikan kita hidayah, ya, dan juga inspirasi bagaimana nak menyelesaikan masalah kita satu persatu di luar jangkaan pemikiran kita, ya. Dan masa COVID-19 inilah kita diajar oleh situasi untuk berubah ke arah yang lebih makruf, insya-Allah. InsyaAllah, dari keluarga yang baik terbentuknya masyarakat yang baik juga. Sidang penonton, walau di mana jua kita berada, patuhi penjarakan sosial, biasakan diri menjalani kehidupan normal. Baharu dakwah, biar tanyalah ustaz yang sampaikan, biar tahu jangan keliru. Kita berehat seketika.
Alhamdulillah bertemu kembali. Kita jaga kita, pastikan kita jaga penjarakan sosial, jangan duduk di tempat yang sesak-sesak, sentiasa cuci tangan, jaga kebersihan kerana kita nak putuskan rangkaian COVID-19 dengan sesegera mungkin. InsyaAllah, amin ya rabbal alamin. Sidang penonton, kalau sebentar tadi kita dah bersama dengan sahabat kita di Nagoya, Jepun, bertanya bagaimana keadaan di sana, bagaimana masyarakat di sana tentang PKPB, perintah kawalan pergerakan di sana, macam mana sikap tolong-menolong dan macam mana keadaan mereka menerima wabak ini datang dalam kehidupan mereka, berubah 360 darjah kehidupan. Tapi yang hebat di sana, 80% dapat menurunkan kes dalam keadaan yang cukup hebat kerana disiplin yang ada pada mereka. Sama-sama kita contohi. Dan sekarang kita nak bersama pula dengan sahabat kita di Malaysia, yang mana dari Puchong, Selangor. Kalau ada yang biasa dengar dengan panggilan namanya adalah Uncle Kentang. Kan? Jadi kita nak bersama dengan beliau di sidang video. Baik. Assalamualaikum. Selamat pagi. Selamat pagi, salam sejahtera. Selamat sejahtera. Uncle, boleh clear sikit suara? Boleh. Dengan suara saya jelas ke? Ya. Dengan suara saya jelas ke? Encik Kuan Chi Heng atau dikenali sebagai Uncle Kentang. Ya. Suara tuan jelas. Saya dengar jelas. Okey, dah jelas. Uncle di mana tu? Saya di Puchong. Di pejabat ke di rumah? Di pejabat. Di pejabat. Wow, awal pagi 7.30 dah masuk. Ya. Kan, okey. Uncle, kita nak tanya soalan sedikit lah kan, berkenaan dengan macam mana tempoh kita dalam kawalan pergerakan, dan difahamkan juga Uncle aktif dalam membantu masyarakat sepanjang tempoh PKP dari start kita awal perintah kawalan pergerakan. Jadi sepanjang aktif dalam aktiviti kemasyarakatan ni, apa yang Uncle dapat tengok dalam sikap tolong-menolong orang di Malaysia? Saya berpendapat bahawa di dalam Malaysia ni, kita adalah semuanya orang baik-baik belaka. Ya. Di dalam PKP yang baru-baru ini dilancarkan, kita lihat dengan semula jadi dia, tertubuh banyak ramai orang-orang Malaysia yang datang membantu, keluar membantu. Ya. Jadi bagi saya sikap ini amat mulia lah bagi kita sebagai rakyat Malaysia. Dan di sini kita lihat PKP ada hikmah dia. Ya. COVID ada hikmah dia. Kita lihat bahawa orang-orang Malaysia ni bersatu tanpa mengira apa-apa kaum dan juga apa-apa agama. Ya. Baik Uncle, Uncle selalu tolong-menolong, selalu buat seorang-seorang ataupun ada tim yang buat, ataupun ada join dengan siapa-siapa ke? Saya ada bersama dengan masa itu saya bersama dengan Ras Adiba. Saya bersama ramai orang-orang yang datang menyumbangkan makanan dan juga bentuk kewangan. Itu memang saya sangat bersyukur kerana kita dalam keadaan itu ramai kawan-kawan tanya cukup duit tak? Cukup barang tak? Cukup beras tak? Itu yang paling penting. Dan kalau daripada Switzerland, daripada ada juga, Dubai, mereka kirim wang balik ke Malaysia. Dan kalau Encik Kuan tengok sendiri masyarakat Malaysia pada hari ini, macam mana sifat untuk tolong sesama kita tu, adakah susah ataupun senang aja untuk tolong-menolong? Rasa macam dia macam ragu-ragu nak tolong ke apa? Ada tak nampak macam itu? Ramai nak tolong, tapi ada yang mempunyai syakwasangka. Kerana dalam sekarang dunia media ni, dunia sosial media ni, ada yang kawan-kawan yang menyamakan diri. Mereka mengambil gambar orang susah dan mereka letak akaun sendiri. Faham? Itu sangat-sangat tidak betul kerana ia menidakkan orang yang perlu bantuan. Dan ini menimbulkan keraguan kepada penderma-penderma. Jadi itu adalah mustahak sangat. Ya, faham. Dan mungkin ada yang kata macam bila mana orang nak bagi pun dia rasa macam ragu-ragu sebab ada kata macam ni betul ke tak betul ke, ni betul ke tak betul ke, betul ya Uncle? Betul, walaupun kita bersikap husnuzon, tetapi kita mempunyai kewaspadaan yang
yang tinggi. Kerana ramai mengambil kesempatan PKP ini untuk mencari Keuntungan. Keuntungan untuk diri sendiri. Yes, untuk diri sendiri. Dan macam ada pula yang 2-3 akaun dia guna untuk buat macam itu Jadi mungkin agak ada komen agak berkenaan dengan tu. Kalau satu tak apa, ini 1, 2, 3 semuanya untuk kan. Jadi macam mana? Ya, mereka pinjam nombor telefon berlainan nombor dan mereka meminta bantuan daripada kita bukan sekali. Kalau ini yang menyebabkan saya terpaksa menghentikan bantuan kewangan. Sebenarnya kita ada beri bantuan kewangan kepada individu-individu yang hilang putus rezeki. Tetapi apabila saya dapati mereka menggunakan nombor telefon berlainan dan juga akaun berlainan, tetapi kalau you tengok nombor telefon tu daripada kawasan yang sama dan akaun number bank dia berlainan, nombor telefon dia daripada, dia macam satu orang kata penyakit berjangkit. Bila you bagi satu orang, you boleh lihat dalam trend WhatsApp you, ada 30 orang lagi minta daripada kawasan yang sama, nombor telefon dia punya pangkal nombor telefon dia adalah kawasan yang sama. Boleh jadi satu family nombor akaun suami, isteri, anak nombor 1, anak nombor 2. Adakah macam itu? Boleh jadi juga. Satu family saya tak berani cakap lah, tapi saudara mara memang saya confirm lah. Dan ada bila kita tekan untuk berikan alamat salinan IC semua tu, binti dan bindu sama dengan orang sama. Faham. Jadi kalau macam itu mungkin Encik Kuan boleh bagi sedikitlah macam orang kata cadangan. Kalau nak bagi bantuan lebih baik untuk bagi barang ataupun wang ringgit. Kita terpulang pada keadaan semasa, because dalam kita hidup ini, dalam agama dia kata mempermudahkan orang. Jadi kita cuba nak mempermudah, kita sebenarnya sedang mempermudahkan kubur kita. Sebenarnya kita akan mati. Jadi kita cuba mempermudahkan orang lain untuk mempermudahkan diri kita. Tetapi dalam itu saya rasa paling elok kita bagi dia wang atau makanan. Itu memang perlulah. Kalau kita nak bagi makanan, dia dekat kawasan lain, kita tak boleh beri makanan, kita bagi dia duit. Faham. Tapi bila dia bagi duit tu, dia pergi beritahu member dia, dia minta lah dengan ini orang, dia boleh bagi duit. Jadi saya punya WhatsApp akan bertambah-tambah orang minta duit. Faham. Sampai saya terpaksa blanket, saya terpaksa bercakap semalam, saya gulung tikar, saya tak akan bagi duit lagi. Baik, okey, berkenaan dengan itu terima kasih Encik Kuan. Jadi mungkin ada sedikit pesanan untuk semua rakyat Malaysia berkenaan dengan bantu-membantu. Saya rasa bantu-membantu tu perlulah kerana kita ni mampu. Orang yang sakit, orang yang tidak sakit tolong orang sakit. Orang yang mampu tolong orang yang tidak mampu. Orang yang belum mati tolong orang yang dah mati. Itu yang paling penting dalam hidup kita. Kita hidup di sementara, itu saja. Baik, terima kasih Encik Kuan. Terima kasih. Okey, salam sejahtera. Terima kasih. Okey, terima kasih kepada Encik Kuan ataupun dikenali sebagai Uncle Kentang yang mana memberikan sedikit nasihat kepada kita sebentar tadi berkenaan dengan apa yang dapat dilihat dengan sikap bantu-membantu rakyat Malaysia. Jadi mungkin Ustaz ada sedikit komen Ustaz berkenaan dengan apa yang disebut Uncle Kuan sebentar tadi. Terima kasih Uncle Kuan kita yang saya kira kita berkongsi satu semangat ihsan, semangat untuk membantu orang. Saya tertarik dengan Uncle Kuan sebab dia guna istilah-istilah husnuzon tadi kan. Husnuzon. Ada hikmahnya. Ada hikmah. Jadi kita belajar, alhamdulillah. Jadi apa yang penting yang kita nak belajar dan kita nak semarakkan pada pagi ini, kita nak menyudut inspirasi, kita nak ambil semangat untuk kita bantu orang. Ya, dalam tempoh kesukaran ini, bagaimana ada sahabat-sahabat kita yang terjejas ekonominya kerana keputusan pekerjaan, putus pendapatan pekerjaan dan sebagainya. Baik, apa yang agama ajar kepada kita para penonton? Yang pertama, eloknya sebagai muhasabah kita bersama untuk kita bantu orang, yang pertama lihat terlebih dahulu keluarga terdekat kita. Ya, mungkin pak cik kita, mungkin mak cik kita, sepupu-sepupu kita, mungkin keluarga kita di kampung yang kita tahu memang ada masalah keuangan. Jadi kita ambil tanggungjawab sebelum kita bantu orang lain, bantu ahli keluarga yang ada jalur darah kekeluargaan yang kita terlebih dahulu. Jadi kita kena bertanya. Satu. Yang kedua, kita nak bantu siapa lagi
Yang kedua tentulah tengok jiran tetangga kita. Ya, dalam kawasan kejiranan, tengok yang dekat terlebih dahulu. Kiri, kanan, depan, belakang, dan dalam konteks kawasan perumahan kita, kan. Dan yang ketiga, kita seronok ya tengok uncle kita tadi dan teman-teman yang lain, para asatizah ya yang turun padang membantu. Jadi mungkin kita ada halangan tertentu ya kerana kita perlu mendapat kebenaran pihak berkuasa terlebih dahulu, pihak polis kita kena dapat kebenaran terlebih dahulu untuk turun padang. Tak turun padang pun kita boleh membantu, bagaimana dengan kita sedekah secara atas talian. Ya, kita minta dan mohonlah account number ya pihak NGO yang kita yakin berintegriti ya yang menjaga amanah. Kita sedekah online ya lepas subuh kan, lepas baca zikir al-ma'thurat, sedekah online lah kan. Jadi ini yang saya kira yang sangat penting, dan selain NGO yang membantu para penonton, kita kena ucapkan terima kasih juga khususnya kepada pihak Majlis Agama Islam Negeri-Negeri. Sebagai contoh, kalau saya boleh sebut contoh, Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan Mawid, setakat 21 April data yang saya ada, 21 April 2020, bantuan dana zakat kecemasan, ya zakat kecemasan yang diperuntukkan oleh Mawib, dana sebanyak 3 juta. Dan alhamdulillah 7,066 orang dapat manfaat. Jadi saya kira kita ucap terima kasih, terus kita bantu insya-Allah. Dan kalau pada pandangan Datuk pula, macam mana dengan usaha murni yang dijalankan oleh Encik Kuan tadi? Wow, terima kasih ya Dai Azrin. Sebenarnya bila kita lihat wajah Uncle Kuan ya, ya sebab kata Imam Al-Ghazali, wajah itu cermin hati. Jadi kalau orang yang memang suka nak tolong orang lain, ada keikhlasan, terpancar ya apa nama cahaya kat muka tu, ya kebersihan, ketenangan wajahnya. Macam Uncle Kuan tu, mudah-mudahan Allah bagi dia hidayat. Ya, itu satu perkara yang saya nampak. Keduanya, kita ni ya kena ingat bahawa bila orang susah datang kat kita ataupun kita nampak orang susah, kata Ustaz tadi ya, baik saudara mara kita, adik-beradik kita, jiran kita susah, sebenarnya itu adalah satu aset kepada kita. Ya, Allah temukan orang susah kepada kita sebenarnya untuk menguji kita sebenarnya. Menguji kita sama ada kita benar-benar tahu bahawa dalam rezeki kita, dalam pendapatan kita ada hak orang lain, satu. Keduanya, sebab ada orang susah lah, maka kita mudah nak berinfak ke sedekah dan bantu. Dan setiap bantuan yang kita beri sebenarnya adalah kebaikan untuk kita. Sebenarnya kita ni melabur, bak kata sebab orang kan, ni nak dapatkan pencen kubur, nak dapat pencen kubur, nak dapat pencen akhirat. So kita melabur ya, beri bantuan, maka inilah yang akan membantu kita sedekah jariah. Ya, bila dah mati, maka dah putus semua amal, maka sedekah jariah kita tu akan membantu kita insya-Allah di kubur nanti. Jadi itu satu perkara, dan saya nak pesan kat diri saya dan semualah yang menonton ya, adik-adik anak-anak yang menonton, jom kita belajar jadi aset. Jadi aset kepada diri kita, aset kepada keluarga, aset ni benda yang baik, memberi kebaikan, ya. Dan jadi aset kepada masyarakat. Kena ingat bahawa tanpa anda, tanpa saya, tanpa Ustaz Zarifi, tanpa Dai Azrin ni, dunia tak sempurna. Bukan sebab kita hebat, sebab Allah cipta kita untuk mencantikkan dunia, untuk memberi nilai tambah kepada dunia. Jadi kalau kita tak lakukan itu, maka takut-takut sia-sia Allah cipta kita. Supaya kita tak kenal diri. Itu mudah-mudahan kita dengan asbab COVID-19 ini, kita mula menghisap, ya Allah, rupanya Allah cipta ni untuk jadi aset kepada diriku, keluargaku, masyarakatku, jiran-jiranku, dengan membantu dengan apa cara yang kita ada. Bukan sekadar just material, tapi berbagai-bagai. Kalau kita buka minda kita, hati kita, banyak cara kita boleh bantu ya orang sekitar, dengan syarat kita kata tu mencari mencari di mana aku boleh membantu dan jadi aset kepada persekitaran dan menjadi memberi nilai tambah kepada dunia. Sebab pandemik 19 COVID-19 ni ya merangkumi tak salah saya 185 buah negara. Jadi semua orang terkena, di samping tolong orang di sebelah yang kita, keluarga kita bantulah orang lain juga. Macam contohnya aman Palestinnya, dengan orang Syrianya, dengan apa masya-Allah ya. Jadi tolonglah ya, sebab semua orang Islam adalah bersaudara. Semua orang Islam adalah bersaudara. Terima kasih Ustaz dan Ustaz dan Doktor berkenaan dengan upasan berkenaan dengan Encik Kuan sebentar tadi. Dan kalau kita perhatikan apa yang dikongsikan oleh Uncle Kentang tadi, sebenarnya saya nak tanya kenapa, daripada mana dapat istilah Uncle Kentang tu, ataupun memang kita sendiri yang panggil ya. Dengan apa yang dikongsikan tadi, memang banyak benda yang menyentuh hati dan juga memberikan satu kesan kepada kita berkenaan dengan tolong menolong di antara satu sama lain,
khususnya dalam tempoh PKPB ini, yang mana kita kena ambil peduli setiap sudut mereka yang berada di hadapan, belakang, kiri, kanan kita dalam kehidupan. Dan ingat juga satu benda yang dipesankan sebentar tadi, jangan kita sesekali mengambil peluang untuk menipu dan untuk mengaut keuntungan dalam tempoh kita ni. Mungkin ada yang sedar, orang selalu menolong dalam tempoh sekarang, tetapi kita ambil peluang untuk mencari keuntungan, tipu sana, tipu sini untuk kita mementingkan diri kita sendiri. Memang kita jaga kita, tetapi kita tidak dengan cara yang terbaik untuk kita dapatkan. Baik, sedang penonton yang berbahagia dan dirahmati Allah, kita berakhir dahulu di TV3 Tanyalah Ustaz di sini, dan kita akan sambung 30 minit di TV9. Biasakan diri dengan norma hidup baharu dakwah. Biar Tanyalah Ustaz yang sampaikan, biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah, terima kasih diucapkan kepada semua penonton setia Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Kita dalam sambungan 30 minit di TV9 untuk kita meneruskan perbincangan Kita Jaga Kita. Apa-apa pun, kepada semua penonton, ingatlah sentiasa amalkan penjarakan sosial, kebersihan perlu dijaga sepanjang kita menjalani tempoh PKPB, Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat. Baik, sedang penonton, kita nak teruskan perbincangan kita. Kita nak ambil soalan dari sahabat kita di Facebook Tanyalah Ustaz TV3, dari sahabat kita Puan Ifa Ahmad. Baik, apakah soalannya? Assalamualaikum Ustaz dan Datuk, selamat pagi dan selamat Hari Raya. Saya nak bertanya, apakah hukum dan nasihat untuk orang-orang yang tidak menjaga kesihatan dengan baik dan sepatutnya, sedangkan sudah tahu dirinya berpenyakit tetapi sering dan suka berkata, aku berserah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah ada, Allah tahu. Terima kasih, biar tahu, jangan keliru. Terima kasih sahabat kita Puan Ifa Ahmad atas soalan yang ditanyakan. Jadi saya rasa soalan ini saya serahkan kepada Ustaz Zarifi untuk menjawab soalan. Silakan. Alhamdulillah, Datuk Azrin, Datuk. Saya rasa hari ni Tanyalah Ustaz meriah sekali ya. Bila ada Datuk bersama kita, sifu kita, tuan guru kita, alhamdulillah. Para penonton rahmati Allah, dalam Islam ini ada konsep ikhtiar. Ikhtiar. Ya. Ikhtiar ni bermaksud apabila kita terkena jangkitan penyakit, maka kita mesti mencari ikhtiar untuk menyembuhkan sakit kita itu. Ya. Jadi dalam konteks COVID-19, sekiranya kita disahkan positif COVID-19, jadi jalan ikhtiarnya ialah kita mesti bertemu dengan pihak yang pakar. Tentu sekalilah Kementerian Kesihatan Malaysia lah, ataupun hospital, pihak doktor lah. Yeah. Jadi tak boleh hanya kita menyerahkan 100% kepada takdir, kita duduk dalam rumah tak buat apa-apa. Tak boleh. Ubat tak makan. Ubat pun tak makan, berawatan pun kita tidak ambil. Jadi itu berlawanan dengan konsep ikhtiar yang agama ajarkan kepada kita. Kerana itu dalam satu riwayat dalam hadis, Nabi marah. Ya, ada seorang ni yang dia tak tambat, tidak ikat unta dia. Jadi kalau hilang, jangan duk marah ke orang lah, kan? Kerana kita tidak mengambil jalan ikhtiarnya. Baik, satu. Yang kedua, para penonton dirahmati Allah, sekarang ini pihak berkuasa sentiasa peringatkan kepada kita menjaga jarak. Dan kita dialu-alukan kalau tidak ada urusan penting di luar, kita kuarantin ataupun duduk di dalam rumah kita sahaja. Baik, saudara rahmati Allah, saya teringat dalam sebuah riwayat hadis, Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, isteri Rasulullah yang tercinta, pernah bertanya kepada Rasulullah tentang ta'un. Yeah. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan satu jawapan, annahu adzabun yab'athuhu Allah ala man yasha wa anna Allah ja'alahu rahmatan lil mu'minin. Bagaimana Allah mengatakan sakit itu ataupun azab Allah Ta'ala berikan itu kepada sesiapa sahaja yang Allah kendaki. Satu.
Dan yang kedua, Nabi kata kepada kita dalam hadis ini, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan rahmat kepada sekalian orang beriman. Baik, yang saya tertarik di belakang hadis itu, Nabi SAW kata, laisa min ahadin yaqa'u ta'un fayamkuthu fi baladihi. Siapa yang terkena diuji dengan sakit ta'un, kemudian fayamkuthu fi baladihi, kemudian dia duduk senyap-senyap di dalam negerinya, tak keluar dari negerinya, dan mereka ini ada dua ciri. Mereka kuarantin diri mereka dalam keadaan sabiran wa muhtasiban. Mereka sabar dan mereka mengharapkan ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Di hujung hadis itu Nabi mengatakan kepada kita, mereka ini diberikan ganjaran orang yang mati syahid. Allah. Ya, mereka tak meninggal dunia, tetapi kuarantin diri, duduk di rumah dalam penuh sabar dan mengharapkan keampunan Allah, mengharapkan ganjaran daripada Allah. Itu anugerah yang Allah berikan kepada kita. Nabi SAW sebut dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Ahmad. Jadi pelajarannya, para penonton dirahmati Allah, penting sangat untuk kita menjaga jarak. Daripada hadis ini, para penonton, kita dapat hikmahnya. Tentulah teknologi pada zaman Nabi ini taklah sama macam zaman kita ini. Kita boleh membuat saringan, ya, dan kita boleh kenal pasti orang itu positif ataupun tidak. Sebab apa, Datuk, kan? Sekarang ni kita tengok ada orang yang dia tak ada apa-apa tanda-tanda pun. Tidak ada batuk-batuk, tidak ada demam, suhu badan tidak tinggi. Dia tak ada apa-apa. Tapi bila dibuat saringan, rupa-rupanya mereka ini positif. Jadi bayangkan, mereka tak tahu, sedangkan mereka positif, bertemu dengan orang bersalam-salaman, berpelukan. Jadi jangkit pula kepada orang lain. Jadi tepat sekali apa yang Nabi SAW ajarkan kepada kita. Ya, kita kuarantin di dalam rumah kita. Maksudnya dalam konteks yang lebih umum, kalau tidak ada keperluan yang mustahak, tak perlulah kita bersesak-sesak di tempat yang sesak. Jadi wajib kepada kita menjaga diri kita dan kita jaga orang lain juga. Ya, kerana Nabi sebut la darar wala dirar. Kita jangan memberikan kemudaratan kepada orang lain dan jangan kita memindahkan kemudaratan kepada orang lain. Wallahualam. Terima kasih Ustaz untuk pencerahan berkenaan dengan bagaimana kita jaga kita. Wajib hukumnya jaga diri kita daripada kemudaratan dan juga jaga orang lain juga dari kemudaratan yang datang pada diri kita, khusus apa yang kita bincangkan berkenaan dengan kita jaga sahabat kita dari terkena wabak. Mungkin kita pembawanya. Baik, kita ambil soalan seterusnya di WhatsApp Tanyalah Ustaz dari sahabat kita yang bertanyakan soalan berkenaan dengan sama-sama guna laluan. Baik, Assalamualaikum. Saya mendiami apartmen berkongsi tangga. Sejak Januari, saya mengambil inisiatif mencuci dan membersihkan tangga untuk kita jaga kita. Akan ada jiran yang busuk hati sengaja meludah, mengotori tangga dengan pelbagai cara. Bagaimana cara untuk sedarkan kepentingan bersama menjaga kebersihan? Tolong beri pencerahan. Itunya. Ada pembetulan. So, akan tetapi katanya ada jiran yang busuk hati katanya. Sengaja mengotorkan balik tangga yang telah dicucikan. Terima kasih kepada yang bertanyakan soalan. Jadi saya serahkan kepada Datuk Doktor untuk bagaimana nak menegur dan memberikan sedikit nasihat. Silakan. Subhanallah. Itulah ni. Itu yang saya nampak, ya. Kita perlukan semua jenis manusia untuk melengkapkan dunia ni. Betul. Ya. Tapi kita kena jadi aset. Balik pada jadi aset, ya. Sebabnya betul ada dia dah buat cuci tangga elok. Ada pula orang dengki, meludah lah itulah dengan sengaja. Masya Allah. Ini tak tahu macam mana, ya. Cara dia berfikir, kolbu dia macam mana. Dan saya sekadar bertanya, agak-agak orang yang meludah dengan sengaja mengutar ni, agak-agak dia orang jaga sembahyang tak? Agak-agak lah. Ya. 50-50. Itulah dia. Inna solata tanha 'anil fahsya'i wal munkar tadi, ya. Jadi pertamanya, di samping kita, ialah pertamanya maafkan dia lah. Maafkan dia. Sebab kita anggap dia memang orang yang jahil, mungkin orang belum dapat hidayat, ataupun dia mungkin tak sengaja. Kita kata Uncle Kentang tadi, husnuzon. Satu, kita maafkan dia. Sebab kalau kita tak maafkan dia, kita yang sengsara. Bila kita fed up, marah, kita mengeluarkan toksin dalam badan, kita yang sengsara. Ya, satu. Yang keduanya, saya teringat pesan
guru-guru kita ya, barang siapa mendoakan jiran, mendoakan kawan selama 40 hari berturut-turut, ya kita bermunajat pada Allah tiap malam, minta ya tolong ya Allah jiran-jiran aku ni ya, supaya bersih hatinya, supaya tidak memutuskan tangga sebab sama-sama kebaikan ya. Terutama dalam COVID-19 ni, wabak ni, tolong ya Allah. Bila kita doakan orang lain 40 hari berturut-turut, orang yang benci pun Allah ubah hatinya jadi neutral. Orang yang neutral akan jadi sayang dan sebagainya. Jadi kita doakan, terus doakan jiran-jiran kita. Kadang-kadang kita ni terlupa nak doakan jiran ya. Kita memanglah kadang kita yalah sakit hati, tapi kita terlupa untuk doakan walhal. Itulah senjata sulit yang sangat powerful, sangat berkesan ya. Bila kita doakan kawan jiran dengan dalam senyap, Allah akan makbulkan insya-Allah. Satu. Yang keduanya, peribahasa Melayu. Orang baling tai, kita baling bunga ya. Akhirnya bunga akan mengalahkan tai. Confirm. So dengan sengaja kita buat baik pada orang ni. Kalau kita suspek orang ni lah yang beludah, kita buat baik ya, bagi ke makanan, ke kongsi ke, dengan niat untuk melembutkan hatinya ya. Orang baling tai, kita baling bunga, bunga pasti menang. Sebab itu sebabnya kata orang muda ya, kemaafan dendam yang terindah. Kita bagi maaf. Itu cara nak balas dendam ialah dengan bagi maaf. Bagi maaf seronok. Kadang dia aniaya kita, dia sabotaj kita untuk buat kita marah, frah, tapi kita senyum, kita bahagia, buat baik pula dia, belanja dia, Allah dia sama dia berubah atau terus jadi gila. Dia yang tertekan. Dia bengong dia apa dah muka dia. Jadi kita itulah. So ini yang praktikal ya. Kita doakan dia, kita maafkan dia, dan saya ingatkan lagi tadi, tolong ya, tolong melihat sekarang, jangan sekadar pandang dia ni, tak, kita hantar gelombang. Wahai Allah, aku sayang hormat orang ni kerana Engkau ya Allah, Kau tolonglah ubah hatinya. Engkau saja yang boleh ubah hatinya dan sikapnya, tolong ya Allah. Bila kita buat begitu, sebab sebenarnya bila kita menghantar gelombang yang begitu, dia jadi doa yang sangat powerful, dan kalau kita ulang-ulang, Allah pasti mabulkan dengan cara yang berbeza-beza, cara yang tertentu, yang mudah-mudahan selesai masalah ni insya-Allah. InsyaAllah. Wallahualam. Terima kasih Doktor untuk pencerahan, dan selain kita menasihati, doakanlah yang terbaik untuk sahabat kita mungkin berubah suatu hari nanti. Sila penonton, biasakan kehidupan norma baru, putuskan rangkaian COVID-19. Jumpa lagi selepas ini. Allahumma inni a'udzu bika minal barasi wal jununi wal judham wa min sayyi'il asqam. Kita jaga kita. Terus jaga keselamatan dan juga patuhi arahan, dan jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala semoga disembuhkan segala penyakit yang melanda kita sekarang ini. Baik, sedang penonton, kita nak teruskan perbincangan kita dengan kita jaga kita bersama dengan dua ahli panel yang kita bawakan khas pada pagi ini, dan kita ada pemanggil di talian. Assalamualaikum. 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 Waalaikumsalam. Ya, siapa di sana? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, siapa di sana? Tak clear ke? Jelas, boleh. Saya Siti Rohani Mursyid dari Banting. Ya, Puan Rohani, silakan. Dengan tajuk Kita Jaga Kita. Ya. Saya ingin bertanya. Kita ni menjaga kesihatan kita lah di rumah lah. Berkurung di rumah, tak boleh keluar. Dan menjaga kesihatan, menjaga keselamatan anak keluarga kita lah. Tapi kita juga berdoa setiap hari, setiap lepas solat, setiap hari kita berdoa minta dijauhkan daripada coronavirus ni, daripada jangkitan corona ni yang bahaya ni. Ya. Tapi kita juga mendoakan jiran-jiran kita, walaupun jiran-jiran kita ni bukan Islam.
Macam India, China semua kita doakan sebab kalau dia kena virus ni, tentulah semua disaringkan. Semua kita satu daerah ni kena ni kan. Jadi saya pun mendoakan semua jiran-jiran kita dan keluarga kita dan semualah katalah satu daerah atau satu kampung misalnya, satu Malaysia lah kita mendoa kepada semua. Jadi saya minta pandangan ni Ustaz, apakah sampai bilakah kita dapat darurat ini? Itu aja soalan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Puan Rohani bertanyakan soalan berkenaan dengan bagaimana duduk di rumah dan juga saling mendoakan untuk diri sendiri, keluarga dan juga jiran-jiran. Tadi ada disebut Ustaz mendoakan kepada jiran-jiran yang bukan Islam juga. Jadi mungkin Ustaz boleh jawab sedikit bagaimana mendoakan itu, dan katanya di hujung tadi sampai bilakah perkara ini akan terjadi, dan mungkin Ustaz ada nasihat juga untuk semua termasuk dengan yang bertanyakan soalan. Silakan. Terima kasih Puan Siti Rohani, Datuk dan Azrin. Tentu sekali lah dalam kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita tengok dalam Al-Quran, banyak doa-doa yang Allah ajarkan kepada kita menggunakan perkataan Rabbana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Yang bermaksud, wahai Tuhan kami, kita doa untuk kita semua. Jadi cantik sangat apa yang Puan Siti Rohani telah buat. Kita berdoa kepada semua orang. Maksudnya semua. Kepada penduduk Malaysia, rakyat Malaysia seluruhnya dan seluruh dunia. Kita doakan supaya satu hari nanti musibah ini diangkat sepenuhnya, kita dapat menjalani hidup kita seperti biasa, seperti sebelum ini. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, dalam hadis Nabi SAW, Nabi memberikan isyarat. Apabila kita berdoa kepada saudara-saudara kita, dengan tanpa dia tahu kita sedang berdoa untuknya. Dia tak tahu kita berdoa kepadanya. Nabi kata para malaikat yang berada bersama dengan kita pada waktu itu menyebut walaka mithluh. Doa itu juga diaminkan oleh malaikat, dan doa yang sama yang kita doakan kepada orang lain, doa itu dikembalikan kepada kita semula. Jadi ini dua perkara yang kita perlu terus berdoa sampai bila-bila, dan doalah kepada orang ramai, kepada rakan tetangga, jiran tetangga, ibu ayah kita, sanak saudara kita dan seluruh sahabat sandai kita. Mudah-mudahan doa yang sama akan dipantul semula kepada kita. Kerana itu Puan Siti Rohani dan para penonton dirahmati Allah, kerana itu saya nak serulah, alhamdulillah rahmatnya PKP ini, kita mula membaca doa-doa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh Datuk tadi doa yang Dr. Muhammad Farid Ravi baca tadi kan, masya-Allah, itu hadis yang Nabi doa ajarkan kepada kita. Kalau lafaz lain, Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal judham, Allahumma inni a'udzubika minal junun wal judham wal baras wa sayyi'il asqam. Ini antara lafaz yang Nabi ajar. Apa doa lain lagi? Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Yang ni Datuk selalu ajar kita di TV sejak motivasi pagi dulu lagi tu masya-Allah, saya ingat lagi. Datuk sentiasa ajar kepada kita. Apa lagi? A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Jadi ini antara yang kita belajar semula, doa-doa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai bila berdoa, tentulah kehidupan kita ini ialah untuk kita memohon kebergantungan dan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Unik sekali para penonton. Ayat Al-Quran yang kita selalu baca dalam surah Al-Baqarah ayat 255. Ayat kursi, Ayatul Kursi ini. Kalau kita tengok Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum sampailah habis, wa huwal aliyyul azim itu, wala yauduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim itu. Di dalam ayat ini kita mengulang-ulang menyeru nama Allah sebanyak 17 kali. 17 kali nama Allah disebut, dan juga kata ganti nama yang merujuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Masya-Allah, waktu inilah kita nak bertawassul dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, pastinya Allah akan dengar, Allah akan jawab permohonan kita. Ingat para penonton, Nabi sebut dalam hadis, orang beriman ini apabila mereka diberikan nikmat, mereka bersyukur kepada Allah. Orang beriman itu apabila mereka ditimpakan musibah, mereka bersabar, dan inilah keberuntungan kita orang beriman. Waktu kita suka, waktu kita duka, kedua-duanya mengundang dan memberikan
pahala kepada kita. Kerana itu antara rahmat besar kita berada dalam tempoh PKP ni, Datuk dan Datuk Azrin. Saya kira kita boleh istilahkan sebagai pakej rangsangan rohani. Ya, baca Qurannya, selawatnya, salat tarawihnya, masya-Allah. Ya, betul. Pakej rangsangan rohani, duduk di rumah banyak masa terluang kita lakukan, isilah dengan segala apa yang boleh kita lakukan, khususnya ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita ada soalan seterusnya di Facebook Tanyalah Ustaz TV3 dari sahabat kita Tuan Muhammad Faizal bin Ahmad. Baik, apakah soalannya? Assalamualaikum Ustaz dan Da'i dan juga panel. Jika kita melihat ada yang tidak mematuhi larangan PKP, iaitu berkumpul beramai-ramai dan tidak menjaga jarak, apakah kita perlu bersikap jangan jaga tepi kain orang dan mengikut sahaja saranan kerajaan, kita hanya jaga kita, ataupun kita bertanggungjawab menegur jika tidak diendahkan? Adakah kita perlu melaporkan kepada pihak berkuasa atas rasa tanggungjawab? Mohon pandangan ahli panel. Terima kasih juga kepada yang bertanyakan soalan Tuan Muhammad Faizal bin Ahmad atas soalan yang ditanyakan. Jangan jaga tepi kain orang. Jadi saya serahkan kepada Datuk Doktor untuk bagaimana nak menyelesaikan masalah ini. Saya keliru. Tak pakai kain, dia tanya tentang kain. Terima kasih Dayan Azrin. Ustaz Zarifi. So soalan bagus. Muhammad yang terpuji, Faizal yang berjaya tanya. Yang berjaya. So ini bukan sebarang soalan ni. Bagus. So sebenarnya kita jaga kita, bukan jaga tepi kain orang tu, jaga kain kita saja, tak. Kita jaga kita ni, kita jaga macam seorang khalifah, jaga dirinya, jaga persekitarannya, dia mentadbir persekitaran, termasuklah bila kita nampak orang-orang yang berkumpul yang mungkin akan menyebabkan penularan semula COVID-19 dan kita pun akan dijangkiti sebab kita dekat situ. So apa kita buat? Tak, kita tak boleh diam. Kita bukan jaga tepikan orang, tapi kita nak jaga diri kita dengan menegur, dan teguran itu mungkin dengan tangan kalau ada kuasa lah. Keduanya dengan kata-kata, kalau kita boleh cakap, boleh pesan, boleh nasihat sambil gurau-gurau dengan hikmah, dan sebelum kita nak tegur tu, cuba baca doa pukau yang ulama ajar, ya Aziz ya Jabbar yang mutakabbir, tiup kat kepala dia, kat telinga dia. Tak adalah. Maksudnya kalau masih jauh kita boleh hembus, ya Aziz Allah yang gagah, engkau orang semua tak ada apa-apa. Jadi mudah-mudahan ya Aziz ya Jabbar ya Mutakabbir, tiga nama Allah itu dijadikan asbab untuk melembutkan hati mereka bila kita berkata-kata kepada mereka, dan katalah dengan cara baik. Itu kalau ada kekuatan lah, boleh buat dengan, dan paling kurang kita dalam hati lah kita doakan, ya Allah tolonglah ya Allah mangkuk-mangkuk ni, bukan mangkuk lah, orang-orang ni tolonglah ya Allah, kenapa dia bebai sangat dia orang ni, ya Allah tolong ya Allah. So kita doakan dalam hati, itu minimum, itu satu yang kita kena buat. Jangan kita terasa jaga tepi orang. Sebab ulama pesan kat saya masa saya muda-muda, kalau kita nampak sesuatu, tengok apa niat kita. Niat kita lah untuk kebaikan bersama. Caranya betul tak? Kalau niatnya baik, cara baik, mudah-mudahan hasilnya juga baik. Hasilnya ialah untuk, betul lah, sikit mereka kita memutuskan penularan penyakit ini, maka niat betul, cara betul, hasil baik kena buat. Jadi apa yang boleh kita buat, di samping kita menegur secara direct ataupun dalam hati, kita boleh melaporkanlah pada pihak. Kalau saya akan panggil ke balai polis terdekat, tuan tolong ni ada yang berkumpul, mari tolong pesan, saya takutkan kalau so mereka akan datang, beritahu, dan insya-Allah niat kita murni, caranya betul, mudah-mudahan ia sebagai satu ibadah, insya-Allah. Dan yang ketiganya, mungkinlah kalau kita tak dapat ke balai polis ke, mungkin panggil pejabat penghulu ke, ketua kampung ke, Pak Imam ke, dia mungkin takut kat Tok Mudim, panggil Tok Mudim. Panggil Tok Mudim untuk bagi nasihat. Biasanya dia respect Tok Mudim. So itulah paling kurang, mudah-mudahan kita ni. Dan saya kata Ustaz tadi, di samping banyak doa yang kita boleh baca, settingan yang Ustazah siapa nama Ustazah tu, Asma Harun yang mengatakan, cuba baca Al-Ghafir ayat 44, wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirun bil ibad. Bila kita buat semua, ya Allah aku berserah pada Engkau, segala urusan aku serahkan pada Engkau ya Allah, sesungguhnya Allah Maha melihat akan hamba-Nya. Jadi mudah-mudahan itu dapat membantu. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Kan memang kadang-kadang sukar untuk menerima teguran daripada apa yang kita sampaikan, tetapi jangan terus lupakan dia. Di samping kita tak boleh menegur, carilah orang lain yang dapat melembutkan hatinya. Di sebalik itu berdoa juga kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sidang penonton, sebenarnya banyak lagi kita nak bincangkan berkenaan dengan kita jaga kita, tetapi masa mencemburui. Jom sama-sama kita dengarkan kesimpulan dari kedua bintang ilmuwan yang kita bawa pada pagi ini. Saya mulakan dengan
dan Ustaz Muhammad Zarifi dahulu untuk kesimpulan. Saudara penonton, dalam sebuah riwayat hadis yang direkodkan oleh Imam Al-Bukhari, seorang lelaki telah bertanya kepada Rasulullah, Ayyul Islam khair? Islam ni, ajaran Islam ni manakah yang paling baik? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan dua jawapan. Yang pertama, tut'imut ta'am. Kamu berilah makanan kepada orang yang berkeperluan. Ya, bagi bantu orang supaya mereka ini dapat makan. Satu. Yang kedua, Nabi kata, "Fataqra'us salam." Kamu berilah ucapan salam kepada orang yang kamu kenal dan juga orang yang kamu tidak kenal. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita memberi doa. Jadi dua perkara ini saudara kita bawa dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan kita ini sebagai duta-duta Islam. Kita berdakwah mempromosikan kecantikan Islam. Sahabat-sahabat kita, mereka mungkin tidak membaca Al-Quran, mereka tidak membaca hadis, tetapi mereka membaca diri kita. Membaca diri kita. Dan sedikit juga kesimpulan dari doktor untuk tajuk kita pada hari ini, kita jaga kita. Sikit sajalah ya Dai Nazrin ya. So kita ni amanah Allah. Saya sebut tadi, kita ni amanah Allah, keluarga kita amanah Allah dan sekarang kita ni juga amanah Allah. Jadi kita jalankan amanah kita. Bila kita nak kita jaga kita kena jalankan amanah kita dengan menjaga sekat yang kita mampu. Ya, jangan berdiam diri sebab yang terbaik antara kamu ialah orang yang paling banyak memberi manfaat kepada orang lain. Jadi jom kita jadi orang yang terbaik, kita memberi manfaat dengan jaga diri kita, jaga keluarga kita dan lakukan apa saja yang mampu kita buat demi untuk memutuskan kita dan penyakit ini. Mudah-mudahan kita juga jadi asbab ya Allah redha kat kita, wallahu a'lam. Alhamdulillah. Dan Ustaz, kita minta Ustaz untuk pimpin doa penutup pada pagi ini. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم إنا نعوذ بك من الجنون والجذام والبرص وسيء الأسقام ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Terima kasih diucapkan kepada Datuk Doktor dan juga Ustaz Zarifi Muhammad Daud dengan kupasan pada pagi ini. Saudara, jangan lupa esok Tanyalah Ustaz kembali seperti biasa, ikuti kupasan tafsir Al-Quran surah Al-Mujadilah bersama dengan dua Luqman, bersama dengan ahli panel yakni Ustaz Dr. Luqman Ibrahim dan moderator Dai Luqman. Teruskan menonton Tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.